pembentangan ini akan dibentangkan oleh Awada Zafira, saya Muhammad Syazrin Hazdi bin Mazlan, Nur Bashira binti Baharul Nizam, Nurul Nadia binti Ali dan juga Nurul Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hari ini kami berlima dari AS2011B2 membentangkan pembentangan yang bertajuk Cabaran Modernisme dalam kalangan umat Islam. Saya Nurul Nadia binti Ali membentangkan pengertian modernisme dan latar belakang modernisme. Mari kita lihat pengertian modernisme. Apakah itu modernisme? Modernisme merupakan gagasan ideologi yang sehabis-habisan menolak doktrin tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa dan berkonsepkan moden. Modernisme dan moderniti sangat berkait rapat di mana kedua-dua komponen ini merupakan teras kepada modernisasi yang membawa perubahan kepada segi aspek ekonomi, teknologi, politik, peradaban manusia serta sosial interaksi manusia. Baiklah, sebelum kita merungkai dengan lebih mendalam berkenaan cabaran era modernisme terhadap umat Islam itu sendiri, ada beberapa objektif yang dapat kami simpul dan nyatakan hasil daripada pembacaan dan juga pencarian daripada hasil-hasil kajian lepas, iaitu yang pertama adalah untuk merungkai pandangan umat Islam dan juga pandangan orang Barat terhadap ideologi modernisme itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk merungkai cabaran dan juga kesan ideologi modernisme itu sendiri terhadap masyarakat Islam di seantara dunia, terutamanya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bagi kajian lepas, menerusi artikel A Study in the Relationship Between Modernity, Immanence and Deconstruction 1997, Abdul Wahab M. Al-Masiri telah menggunakan beberapa terminologi bagi menzahirkan makna sebenar modernity. Terminologi pertama yang disebutkannya adalah God atau Tuhan. Istilah ini kemudiannya dikaitkan dengan konsep hubungan antara pencipta dan yang dicipta. Berdasarkan perspektif agama, Abdul Wahab M. Al-Masiri menerangkan bahawa God atau Tuhan selepas mencipta dunia iaitu alam dan manusia merupakan ex nihilo, tidak tinggal di dunia ciptaannya atau tidak memusnahkannya begitu sahaja. Sebaliknya terus menjadi pemerhati, maintains existence. Seterusnya adalah daripada Jurnal Hadawi 4, kurungan 1, pada tahun 2012, muka surat 23 hingga 48 yang berjudul Pandangan Islam terhadap Tradisi dan Kemodenan. Dalam epistemologi Islam, para ulama umumnya sepakat tentang klasifikasi untuk membezakan ilmu-ilmu wahyu iaitu nakliyah dengan ilmu-ilmu akliyah. Yang pertama mengkaji ayat-ayat Allah, kauliyah, kalam Allah, dan yang kedua mengkaji ayat-ayat Allah kauniyah, ciptaan Allah. Kedua-dua ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini datang daripada Allah SWT, kerananya tidak mungkin saling bertentangan. Wahyu dan akal sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali 1983 dan Ibnu Taimiyah dan Abdul Halim pada tahun 2000. Jika sahih semestinya akan bertemu dan tidak mungkin bertentangan kerana mustahil bagi Allah yang maha sempurna dan maha bijaksana mendatangkan sesuatu yang bercanggah sesama sendiri. Kerana dalam epistemologi Islam, ilmu-ilmu wahyu dapat wujud seiring dengan ilmu-ilmu sains kemanusiaan dan sains tabi'i. Oleh itu, mari kita lihat latar belakang modernisme. Modernisme merupakan kesan daripada epistemologi, iaitu fahaman ini muncul daripada revolusi sains di Barat pada awal 1500 Masihi. Fahaman ini muncul pada abad awal 15 Masihi, di mana pada zaman itu, ketika itu zaman Renaissance di negara Barat. Dan ia berkembang rancak pada abad ke-18 dan sinonim dengan perkembangan tersebut pada awal abad ke-19, ia telah menular ke Pulauan Melayu, Nusantara, termasuk di Indonesia dan juga Malaysia. Pada abad ke-18, Karl Marx telah melancarkan gagasan ini dan gagasan ini menekankan kepada rasionalisme. Disebabkan terlalu tekan sangat dengan rasionalisme tersebut, iaitu merupakan menggunakan akal manusia untuk melakukan apa jua aktiviti dan pembaharuan bermula daripada akal manusia sehingga mengabaikan kepercayaan kepada Tuhan serta mengabaikan peri kemanusiaan. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang cabaran era modernisme. Pada hari ini, umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran. Antaranya adalah fahaman modernisme. Era modernisme menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Ia merupakan edisi baru kepada fahaman sekularisme Barat moden. Fahaman ini disebarkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Fahaman modernisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu pendapat orang lain. Modernisme menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam.
Dengan berkembangnya pemodernisme pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Globalisasi mencipta dunia yang berasaskan kepada kepergunaan atau konsumerisme. Pertumbuhan budaya kepergunaan ini merupakan latar belakang fahaman modernisme. Akibat sistem kapitalis, manusia menjadi rakus dan gelojoh yang tidak terbatas, menyalahgunaan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah. Sifat kepergunaan dan kebendaan ini kemudian menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Penerapan idea modernisme ini ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam berlaku dalam keadaan yang halus dan tersusun, sama ada secara disedari atau tanpa disedari oleh umat Islam. Masyarakat Malaysia tidak terlepas daripada menerima kesan dan impak daripada idea modernisme yang berlaku di seluruh dunia. Kita dapati golongan wanita juga tidak terlepas daripada menerima corak pemikiran sebegini. Impak daripada kemunculan modernisme ini menyaksikan kemunculan gerakan-gerakan feminis dan hak asasi persamaan gender. Gerakan-gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengah atas yang berpendidikan tinggi. Mereka memperjuangkan soal keadilan sosial, kesamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran modernisme apabila beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia yang kolot. Kita juga dapati pada era modernisme, struktur kehidupan sosial masyarakat juga telah berubah. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat bersifat individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga juga sudah tidak mengenal antara satu sama lain. Masalah-masalah yang dicetuskan era modernisme tidak dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat. Namun, perlu ada permulaan dalam usaha-usaha untuk menanganinya. Okey, sekarang kita akan masuk kesan ideologi modernisme kepada umat Islam. Kesan yang pertama adalah agama semakin diketepikan. Ya, kita akui ideologi modernisme semakin berkembang dan mula diterima oleh umat Islam. Tetapi, apa kita lihat kepada masyarakat mula memisahkan dengan amal tradisi. Kita boleh lihat ada orang mengaku dirinya Islam tetapi tidak faham pengertian sebenar tauhid. Kesan yang kedua, membawa kehancuran jika tidak berhati-hati. Mana tidaknya, kemodenan yang dianggap universal walhal intipatinya kemodenan bersifat sekular. Boleh kita lihat, banyak negara Islam telah menghantar golongan bijaksana ke Barat dengan harapan maju seperti Barat. Sebaliknya, banyak orang Islam yang kesasar identiti sebagai umat Islam. Akibatnya, negara mundur dan Islam dipinggirkan. Kesan yang ketiga adalah ancaman kedudukan agama Islam dan dapat memesongkan akidah umat Islam. Seperti kita tahu, ideologi modernisme bersangkut paut dengan fahaman Islam liberal. Maka ini menjadi satu ancaman pada umat Islam kerana melibatkan sesama Islam mengenai pegangan akidah dan asas Islam. Kesan pemikiran terpesong jelas menggugat kesucian Al-Quran, martabat Nabi Muhammad SAW dan konsep tauhid sebagai teras akidah Islamiah. Baiklah, melalui cabaran dan kesan hasil daripada kewujudan ideologi modernisme ini sendiri, ada beberapa cadangan penyelesaian yang dapat kami utarakan, iaitu pertama adalah dengan memberi kesedaran akidah terhadap umat Islam, terutamanya pada generasi zaman kini. Dan yang kedua adalah dengan menyekat atau memantau segala aktiviti-aktiviti ideologis ekstremis. Dan yang ketiga adalah dengan mengawal penyebaran aktiviti ideologis ekstremis di dalam sosial media. Seperti mana yang kita tahu, pada waktu kini terlalu banyak kemudahan yang disalahguna pakai demi untuk kebebasan hak bersuara dan juga hak kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, kepentingan ataupun hak untuk memilih seksualiti dan juga hak untuk memilih jantina. Dan sebenarnya perkara ini telah lari jauh daripada landasan syariat Islam itu sendiri dan sedikit sebanyak memesongkan dan mengelirukan akidah umat Islam pada masyarakat zaman kini. Kesimpulan kajian kami adalah modernisme memang tidak dinafikan telah mencipta banyak perubahan besar dari aspek teknologi canggih, cara kehidupan serta urbanisasi. Tetapi, ideologi modernisme yang disalahpakai dan keterlaluan telah memberi cabaran besar kepada umat Islam seperti penyelewengan akidah. Seperti tahu, moderniti mementingkan rasional dan kejayaan sehingga menolak hukum Allah, dan bukan itu saja, mereka memandang rendah terhadap tradisi kuno. Fahaman ini membuatkan seseorang bersifat materialistik dan individualistik sehingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Cadangan kajian kami adalah kajian-kajian yang melibatkan modernisme perlu diperbanyakkan dan dipertingkatkan seluasnya dengan melibatkan kumpulan besar, soal selidik kumpulan besar pada masa depan. Itu saja. Sekian, terima kasih.